Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi. Wa na'udzu bihi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa huwal muhtad. Wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyidan wa la hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadha nabiyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zurina wa maulana Muhammadil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa tamassaka bi sunnatihi wa jahada fi sabilillahi ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil azim. Allahumma iftah 'alaina hikmataka Unsyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ilahukum ilahun wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Sadaqallahul azim. وقال نبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وصحبه وبارك وسلم الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره أو كما قال صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Tuan-tuan puan muslimin muslimat yang dirahmati rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amma ba'd. Alhamdulillah, alhamdulillah, pada tengah hari ini 2 Zulhijjah 1441 Hijriah bersamaan 23 Julai 2020 kita telah sama-sama menunaikan solat fardu zuhur berjemaah. Alhamdulillah, alhamdulillah, Allah SWT beri kita kesempatan untuk menggandakan pahala ibadah kita dan diharapkan kesungguhan kita itu akan dikurniakan ganjaran yang sebaik-baiknya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sebenarnya yang tuan-tuan sedia maklumi di surau kita ini, surau Al-Falah, tiap-tiap hari Selasa dan Khamis selepas sembahyang fardu zuhur akan diadakan kuliah zuhur. Jadi kalau ikutkan asal-asalnya pada hari Khamis ni kita mengupas kitab Formula Huruf Al-Quran mengikut Al-Imam Ibnul Jazari rahimahullah ta'ala. Jadi kita dah bawa lebih awal kupasan buku tersebut ke kemarin, kuliah zuhur hari Selasa lepas. Jadi kalau ikutkan hari Selasa kita ada kuliah kitab Safinatun Najah, kitab fiqh. Namun demikian kita belum dapat lagi meneruskan kupasan kitab ini seperti mana yang sebelum-sebelumnya. Sepatutnya kita bawa hari ini tapi belum berkesempatan lagi. Jadi kita berpegang ataupun kita mengamalkan kata-kata pepatah orang tua kita, tak ada rotan akar bunuh juga. Kalau tak ada kitab itu, tak bermakna kita tidak boleh meneruskan kuliah zuhur kita. Kita teruskan juga, walaupun kita mengupas kitab yang lain atau buku yang lain. Jadi pada hari ini saya ambil kesempatan untuk memetik sebuah hadis Nabi SAW yang dimuatkan dalam kitab 40 hadis akhir zaman. Jadi kitab 40 hadis akhir zaman ni kita dah kupas lama dah. Dulu-dulu kita dah kupas dalam kuliah zuhur.
Kita kupas dah kitab 40 hadis peristiwa akhir zaman, 40 hadis penawar hati. Kita dah habis kupas kitab tersebut. Kita dah kupas kitab Iqdul Jawharith Thamin. Ya, jadi kita dah kupas, ya, dalam diam tak diam kita dah kupas 120 hadis, ya Tuan Syahir, 120 hadis kita dah kupas di surau Al-Falah ni. Jadi sampailah masanya kita pergi kepada ilmu-ilmu agama yang lain, iaitu ilmu Al-Quran, ilmu fiqh. Jadi itulah yang kita cuba bawa. Walaupun kali ini kita petik jugalah sebuah hadis, sebuah hadis Nabi SAW dalam kitab 40 hadis akhir zaman ni, hadis yang ke-42, hadis yang akhir, yang tajuknya golongan yang selamat. An Auf bin Malik radhiyallahu anhu qala, daripada Sayyidina Auf bin Malik radhiyallahu anhu, beliau telah berkata, qala Rasulullah SAW, telah bersabda Rasulullah SAW. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh seorang sahabat Nabi namanya Auf bin Malik radhiyallahu anhu. Sahabat Nabi ni jarang-jaranglah terdengar nama dia sebagai perawi hadis, jarang-jarang. Bukan tak ada. Kalau tak ada langsung tak ada, ni ada. Inilah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Nabi yang bernama Auf bin Malik ini. Kata beliau, qala Rasulullah SAW, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa baraka wasallam, iftaraqatil yahudu ala 71 firqatan, telah berpecah orang-orang Yahudi, kaum Yahudi, bangsa Yahudi, umat Yahudi. Jadi al-Yahud itu bukan orang, bukan individu. Sebab itu digunakan iftaraqat, telah terpecah al-Yahud, al-ummatul Yahudiyah. Itu maksud dia, umat Yahudi, bangsa Yahudi, orang-orang Yahudi, masyarakat Yahudi, ala 71 firqatan, kepada 71 golongan. 71 firqatan, iaitu golongan, puak, kumpulan, gerombolan. Fawahidatun fil jannah, maka satu kumpulan dalam syurga. Satu kumpulan orang Yahudi ni akan masuk dalam syurga. Wa sab'una finnar, dan 70 golongan yang lain masuk neraka. Jadi Nabi SAW menyatakan orang-orang Yahudi ni terpecah kepada 71 golongan. Satu saja masuk syurga. Kalau kita faham apa yang Allah SWT firmankan dalam Al-Quran, apa yang Nabi SAW sebut dalam hadis-hadis baginda, kita akan faham bahawa orang Yahudi, satu golongan orang yang Yahudi yang masuk syurga ini ialah mereka yang tetap berpegang dengan ajaran Allah Subhanahu Wa Taala yang dibawa oleh para nabi dan rasul mereka. Macam mana nabi rasul mereka bawa, macam itulah mereka ikut. Mereka tidak selewengkan, mereka tidak ubah-ubah. Dalam kitab Taurat ada disebut akan muncul seorang nabi akhir zaman, mereka tidak padam apa-apa yang ada dalam kitab Taurat itu. Mereka tetap menerimanya. Antara golongan ini, antara orang-orang yang berada dalam golongan yang satu ini ialah seorang sahabat Nabi, berbangsa Yahudi, namanya Abdullah ibnu Salam. Ni tuan-tuan, bila dia tahu Nabi akhir zaman dalam kitab Taurat itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia tak berlengah lagi, terus menzahirkan keimanannya kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, terus memeluk agama Islam. Tidak diputar belit, tidak
disosang-sosangkan, disosang balikkan. Ya. Seperti mana golongan Al-Hawariyun, kan? Ya, seperti mana pengikut Nabi Musa alaihissalam, Tapi dan 70 lagi masuk neraka. 70 golongan ni macam yang kita sebut tadilah, kan? Ya, mengubah perkataan-perkataan dalam kitab Taurat, memadamkan perkataan-perkataan dalam kitab Taurat yang tak selari dengan nafsu mereka. Mereka mengubah ajaran, ajaran yang ada dalam kitab Taurat. Mereka mengubah apa-apa yang diajar oleh Nabi Musa alaihissalam. Mereka yang paling penting ialah mereka menolak kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi golongan 70 golongan inilah masuk neraka. Waftaraqatin nasara ala 72 firqatan, dan terpecah golongan Nasrani, golongan yang beragama Nasrani, agama Kristian, al-ummatun nasraniyah. Umat Nasrani, umat Kristian ini terpecah kepada 72 golongan. Banyak lah. Kan Kristian itu sendiri pun banyak pecahannya, Ortodok, apa lagi, Evangelis, Seventh Day Adventist, Katolik, Protestan, Lutheran, dan banyaklah. Yang Nabi kata sampai 72 golongan. Nampak? Fa ihda wa sab'una fin nar, 71 golongan dalam neraka, wa wahidatun fil jannah, dan satu golongan masuk syurga. Golongan yang masuk syurga ialah orang-orang Kristian yang tetap menyembah Allah yang Maha Esa. Mereka menolak kepercayaan Trinity. Allah Tuhan tiga, kan? Tuhan satu dalam tiga, tiga dalam satu, satu dalam tiga. Itu dia Trinity. Kan? Ada Tuhan Bapa, Tuhan Anak, dan Roh Suci, Rohul Kudus. Kata mereka, tiap-tiap satu ini ada sifat ketuhanan. Tuhan Bapa pun ada, Father of God pun Tuhan, Son of God pun Tuhan, The Holy Spirit pun Tuhan. Bercantum ketiga-tiga ni jadi Tuhan yang satu. Macam mana tuan-tuan? Kakak sekalian, boleh terima tak? Masuk akal tak? Tuhan ketiga bercantum jadi satu. Kalau kita fikir logik, kalau dua setuju cantum, satu tak setuju bercantum, agak-agak jadi tak percantuman tu. Kan? Macam kita cakap lah, nak bagi harta pusaka kan, adik-beradik ada 3, nak bagi harta pusaka ayah dengan mak kita ni, rumah, tanah, kebun, dibuat perbincangan awal, setuju kita bagi sama rata, anak lelaki, anak perempuan sama rata. Kan? Semua dapat sama. Kan? Bilangan yang sama. Tiba-tiba ada seorang menolak. Dia kata saya tak setuju. Aku pula sama rata pula. Saya yang jaga arwah abah, arwah mak ni masa sakit. Akak dengan abang mana dia jaga? Akak dengan abang sibuk cari makan di Kuala Lumpur ya. Saya seorang tunggu di kampung. Agak-agak jadi tak pembahagian sama rata? Tak jadi. Terpaksalah kita guna kaedah faraid. Nak selesai masalah harta pusaka. Nampak? Kalau itu pun kita boleh faham tentang ketuhanan, tentu kita lebih faham. Mana mungkin Tuhan yang 3 boleh cantum jadi satu, dan tiap-tiap satu itu ada sifat ketuhanannya. Ini tak logik, Tapi itulah yang dipegang oleh mereka, yang dinamakan sebagai Trinity. Jadi 72 golongan masuk neraka, satu golongan masuk syurga, wa wahidatun fil jannah, satu golongan masuk syurga. Golongan apa?
Golongan mereka yang tetap bertuhan kepada Allah yang Maha Esa, tetap menerima Nabi Isa sebagai Nabi, sebagai Rasul, dan mengakui akan diutus Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi penamat akhir zaman. Itu satu golongan saja orang Kristian ni masuk syurga, kata Nabi SAW. Satu golongan je. Kan? Yang lain masuk neraka, kerana kepercayaan mereka itu sudah tersesat jauh. Wallazi nafsu Muhammadin biyadihi, dan demi jiwa Muhammad di tangannya, ini di tangan Allah SWT. Maksudnya demi jiwa diri Nabi SAW yang berada dalam kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. La taftariqanna ummati ala 73 firqah. Sesungguhnya akan terpecah umatku, kata Nabi SAW. Umat Islam ni akan benar-benar terpecah. Nabi tegaskan la taftariqanna. Lam itu lam taukid, lam penegasan. Taftariqanna, nun sabdu bagi atas tu juga adalah nun taukid, nun penegasan. Maknanya Nabi tegaskan, benar-benar tegaskan. Bukan kata sekadar teka-teka je, mungkin ya mungkin tak. Memang betul-betul Nabi kata, kamu pasti, umat aku pasti akan berpecah ala 73 firqatan, 73 golongan. Nabi SAW kata umat Islam ini akan terpecah kepada 73 golongan. Nabi kata mesti akan terpecah. Pasti akan terpecah, pasti akan terbagi. Maklum umat Islam ni satu masa akan perpecahannya akan ada. Jadi besar. Jadi 73 golongan. Wahidatun fil jannah, satu golongan dalam syurga. Wa thintani wa sab'una fin nar, dan 72 golongan lagi masuk neraka. Satu je masuk syurga, lain-lain masuk neraka. Waliyazubillah. Qila ya Rasulullah man hum, ditanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, siapakah mereka? Sahabat-sahabat tanya, siapakah mereka golongan yang satu ni? Golongan lain dah tentu masuk neraka dah. Satu golongan ni akan ada dalam syurga Allah SWT. Siapa dia golongan itu? Ditanya kepada Nabi SAW, siapa dia golongan itu? Maka Nabi SAW menjawab, al-jamaah. Apa dia al-jamaah? Mereka yang al-jamaah di sini bermaksud golongan ahli sunnah wal jamaah. Al-jamaah di sini maksud Nabi ialah golongan ahli sunnah wal jamaah. Itu dia. Apa yang dikatakan golongan Ahlussunnah wal Jamaah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah ni, diterangkan oleh penyusun kitab ini. Yang dimaksudkan dengan jemaah yang selamat ini ialah golongan yang tetap berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Nampak? Yang Ahlussunnah wal Jamaah mereka tetap berpegang dengan Ahlussunnah, dengan ajaran Islam yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, dan juga dengan pendirian sahabat-sahabat dan salafus salih. Juga golongan yang berpegang dengan pandangan-pandangan sahabat-sahabat Nabi dan salafus salih. Umat Islam 300 tahun pertama sejarah umat Islam, itulah dia panggil salafus salih. Ataupun yang diistilahkan oleh para ulama dengan golongan Ahlussunnah wal Jamaah. Kenapa ditambah wal Jamaah? Kerana sifat umat Islam yang berjemaah itu. Dia umat Islam ini jadi bersatu padu kerana adanya jemaah. Kalau tak ada jemaah maka berpecah belahlah kita.
Selain dari golongan ini adalah sesat dan akan menjadi penghuni neraka. Jadi kata penyusun kitab ni, selain daripada Ahlussunnah wal Jamaah ada 70, kalau sebut tadi ada 72 golongan yang masuk neraka. Satu je masuk syurga. Waliyazbillah. Yang itu dia tuan. Nabi SAW menyatakan golongan yang selamat di dunia dan akhirat adalah golongan yang berpegang dengan akidah Ahli Sunnah wal Jamaah, yang selalu diperingatkan oleh khatib dalam khutbah kedua Jumaat. Itu dia, yang dikatakan Ahli Sunnah wal Jamaah. Golongan orang-orang yang berpegang dengan ajaran Nabi SAW dan tidak keluar dari jemaah kaum muslimin. Itu satu maksud yang menceritakan tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi itulah hadis yang kita kupas seimbas lalu ni sebagai menggantikan kupasan kitab Safinatun Najah. InsyaAllah kupasan kitab Safinatun Najah ni kita akan sambung pada kuliah yang akan datang, insyaAllah izin Allah SWT. Kita akan bertemu pada kuliah yang zuhur yang akan datang, izin Allah SWT. Yang baik itu dari Allah SWT, dan yang kurang itu daripada kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Aku qalazatu fa'azim li wa lakum. Wabillahi hidayah wa taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.